Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita ke kelas Pendidikan Jasmani tahun 3. Pada hari ini, topik yang akan dibincangkan ialah serang sampai menang. Dalam topik ini, kita akan membincangkan berkaitan kemahiran asas permainan kategori serangan. Permainan kategori serangan merupakan permainan yang melibatkan dua pasukan, di mana setiap pasukan perlu menyerang kawasan pihak lawan untuk mendapatkan mata ataupun gol. Terdapat 3 jenis kategori serangan yang melibatkan kemahiran penggunaan kaki, penggunaan tangan, serta penggunaan peralatan. Antara contoh permainan kategori serangan yang menggunakan kaki ialah bola sepak dan futsal. Contoh permainan kategori serangan yang menggunakan tangan pula ialah bola jaring, bola baling dan rugby. Manakala contoh permainan kategori serangan yang menggunakan peralatan pula ialah hoki, polo kuda dan hoki ais. Terdapat 6 kemahiran yang perlu dikuasai dalam permainan kategori serangan, iaitu kemahiran menghantar, kemahiran menerima, kemahiran menggelecek, kemahiran mengadang, kemahiran memintas dan kemahiran menjaring. Untuk hari ini, kita akan fokus kepada 2 jenis kemahiran, iaitu kemahiran menghantar dan kemahiran menerima. Kemahiran menghantar dan menerima akan melibatkan 2 individu, iaitu penghantar dan juga penerima. Oleh yang demikian, komunikasi antara penghantar dan penerima amatlah penting untuk memastikan hantaran berjaya dilakukan. Penerima perlu bersedia sebelum hantaran dilakukan, dan gunakanlah panggilan ataupun isyarat badan sebelum melakukan hantaran agar hantaran menjadi lebih berkesan. Kemahiran menghantar dan menerima adalah penting untuk menggerakkan bola dengan lebih cepat dalam kawasan permainan berpasukan dalam matlamat menjaringkan gol. Selain komunikasi, posisi pemain juga adalah amat penting dalam menjayakan proses penghantaran dan penerimaan. Mari kita lihat 2 situasi ini. Dalam situasi A, Melin berada di ruang terbuka dan jauh dari pihak lawan. Ini membolehkan hantaran dilakukan dengan jayanya. Dalam rajah B, Melin berada di belakang pihak lawan dan ini menyebabkan ruangnya telah tertutup. Hantaran yang dilakukan oleh rakannya akan terhalang. Apakah yang perlu Melin lakukan? Melin perlu bergerak di ruang yang terbuka dan mencipta ruang yang baru. Dengan ruang yang terbuka ini, rakan Melin akan dapat membuat hantaran yang berkesan. Bagaimanakah melakukan kemahiran menghantar dan menerima dengan menggunakan kaki? Gunakan pelbagai bahagian kaki, seperti bahagian dalam, hujung dan sisi luar kaki dalam menghantar dan menerima bola. Gunakan daya tendangan yang kuat untuk hantaran yang jauh dan daya tendangan yang perlahan untuk jarak hantaran yang dekat. Untuk kemahiran menghantar dan menerima menggunakan tangan pula, gunakan satu tangan atau kedua-dua tangan untuk menghantar dan menerima. Gunakan daya yang kuat untuk hantaran yang jauh dan daya yang perlahan untuk hantaran yang dekat. Kebiasaannya, hantaran yang jauh akan menggunakan sebelah tangan sahaja. Untuk permainan yang melibatkan peralatan pula,
Kedua-dua tangan perlulah digunakan untuk kemahiran menghantar dan menerima. Gunakan daya yang kuat untuk hantaran yang jauh dan daya yang perlahan untuk hantaran jarak dekat. Kebiasaannya, hantaran jarak jauh akan melibatkan pukulan, manakala hantaran jarak dekat akan hanya melibatkan tolakan. Dalam melaksanakan aktiviti kemahiran menghantar dan menerima, beberapa aspek keselamatan penting perlu diambil kira. Pastikan rakan anda bersedia sebelum hantaran dilakukan agar dapat menerima hantaran tersebut dengan selamat. Jangan menggunakan daya hantaran yang kuat dalam jarak yang dekat kerana boleh menyebabkan kecederaan pada penerima. Kendalikan peralatan dengan berhati-hati dan elakkan kekasaran dan sentuhan yang keras. Sekian sahaja video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak murid sekalian dapat menguasai kemahiran menghantar dan menerima. Assalamualaikum dan terima kasih.